kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama
kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan kitab Fiqhus Salah yang telah dikarang kitab ini oleh Haji Engku Ali bin Engku Undud. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada azan dan iqamah. Azan dan iqamah muka surat 139 bagi tulisan Jawi. Tulisan Rumi ada dua tu, satu lama, satu baru. 113 tulisan cetakan lama, tulisan Rumi cetakan lama. 114 yang baru. Selain itu azan dan iqamah dilaungkan untuk betul 115. Yang baru, cetakan baru 115. Yang harga buku RM35 113. Yang harga RM42 115. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, selain itu. Selain itu azan dan iqamah dilaungkan. Maksudnya selain daripada tujuan azan dan iqamah yang disebutkan pada pertemuan yang lepas. Kalau azan tu menandakan masuk waktu, kalau iqamah tu pula nak menandakan mendirikan solat. Selain daripada itu, azan dan iqamah dilaungkan juga untuk menanam rasa cintakan Allah yang akan dihadapinya nanti, serta merasa ta'zim terhadap kebesaran dan keagungannya. Selain daripada menandakan masa waktu dan sebagainya yang kita bincangkan pada pertemuan lepas, azan dan iqamah itu juga menandakan bahawa ta'zim. Apa maksud ta'zim? Mengagungkan Allah. Dilaungkan azan dan iqamah itu bertujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu orang yang bersembahyang itu akan masuk ke dalam solatnya nanti dengan sepenuh ikhlas, iman, takut, penuh dengan keikhlasan, keimanan dan keyakinan, dan rasa takut, harapan yang tinggi dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan itu insya-Allah akan tercapailah maksud khusyuk di dalam solat. Jadi untuk mentakzimkan, bila azan saja kita dengar saja azan, ketika itu kita timbulkan rasa masya-Allah, subhanallah, rasa ta'zim, rasa mengagungkan Allah SWT bila dengar laungan azan. Itu sebabnya kalau kita dengar lagu negaraku tu kan kena berdiri sebagai tanda hormat. Jadi kalau dengar lagu negaraku tu kena berdiri tanda hormat, begitu juga laungan azan. Orang yang baring duduk, yang duduk tu kalau tak berdiri pun tak apa, tapi setidak-tidaknya berhenti daripada setiap apa yang sedang dikerjakan. Kalau main handset, WhatsApp ke telefon, letak tepi, dengar azan, bercakap berhenti. Itu sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi cela orang yang bercakap ketika azan. Kerana apa? Kerana nak menunjukkan ta'zim, rasa mengagungkan Allah SWT. Apatah lagi perlunya azan dan iqamah tadi supaya menjadi pembangkit dan pemangkin kepada rasa agung tadi ketika nak melaksanakan solat. Dan disitulah langkah pertama
di antara langkah-langkah untuk persediaan mendatangkan sifat-sifat kehambaan ketika berhadapan dengan Allah. Itu penting. Jadi dengar azan tu betul-betul. Dengar bukan hanya sekadar dengar, tetapi dengar, menghayati, memahami dan betul-betul menginsafi. Jadikan itu sebagai kata-kata motivasi, kekuatan kepada kita. Dan sehingga bila sampai kita datang solat, bukannya itulah baru nak dinaikkan semangat dak daripada awal dengar azan tadi tu. Itu sebabnya kalau kita lihat pernah ulama bahas sebab ni, kita boleh nilai keimanan kita pada Allah dengan melihat sejauh mana kita menjaga dan memelihara solat. Orang yang paling terbaik imannya adalah orang yang menanti-nantikan solat. Itu orang yang paling baik iman dia. Maknanya kalau zuhurnya pukul 1, 12.30, dia dah tunggu dah. Dia dah tunggu untuk laksana solat zuhur. Yang kedua, iman yang baik, bila dia dengar azan, dia berhenti melaksanakan apa sekalipun kerja dia, dan dia tinggalkan kerja tadi, dia terus pergi laksana solat. Yang tu kedua baik. Yang kurang baik, dia dengar azan, dia tunggu, nanti selesai kerja baru dia pergi solat. Tu kurang baik. Tak baik, terus tak solat. Tu memang rosak lah, rosak habis. Jadi dekat situ saja kita boleh nilai. Sebabnya sebaik-baiknya adalah orang yang menunggu. Bila dia dah menunggu, maknanya dia dah bersedia. Bila dia dah bersedia, dia tak disibukkan dengan benda yang lain. Bila dia dengar azan, maknanya dia menerima ungkapan azan tadi dengan semangat, dengan ta'zim, rasa keagungan pada Allah SWT. Berbeza dengan orang yang dengar solat, lepas tu terus pergi. Bagus tak? Bagus. Tapi masih lagi mungkin ada serpihan-serpihan kesibukan tadi yang bermain dalam tu. Katalah dia tengah masak, dengar azan, dia terus berhenti masak, dia pergi sembahyang. Bagus tak? Bagus. Tapi takut dekat situ ada lagi senjata-senjata syaitan yang digunakan. Dah angkat takbir tadi, dah angkat takbir solat, teringat tadi dah tutup api dapur ke belum? Tu kacau. Bagus dah, tapi takut. Itu yang dibandingkan dengan yang pertama tu. Yang pertama tu jauh lebih bagus, lebih baik. Macam mana, Mak? Ingat api tak tutup. Lepas tu kena pula bau hangit kan. Pergi tengok tak ada apa-apa pun. Pelik. Itu memang biasa berlaku kan. Itu dia. Jadi yang pertama tu lebih baik. Penting azan tadi ialah menyokong ataupun mendatangkan sifat keagungan dalam diri kita tadi tu. Supaya bila kita solat tadi, kita dapat datangkan ikhlas. Ini sifat-sifat yang perlu datangkan dalam solat. Ikhlas, melaksanakan tadi penuh keikhlasan. Daripada mula berdiri nak pergi, ulama sebut daripada kita nak melaksanakan tu, daripada awal lagi kita nak pergi tu dah kena ada ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni betul-betul kerana Allah, tak ada lain dah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tak ada sebab benda lain. Kan takut kalau lambat-lambatkan sembahyang, dilambat-lambatkan sembahyang, kan lambat-lambat pula rezeki Allah bagi. Jadi dia sembahyang kerana apa? Kerana rezeki. Tak, Allah bagi rezeki ke, tak bagi rezeki ke, cepat ke, lambat ke, tetap dia pergi. Tapi bila dia dah lambat pula, lambat pula rezeki dia sampai, muhasabah baliklah. Kalau Allah bagi lambat pun memang patut. Sebab apa? Aku semayang pun lambat. Kan? Kedua, yang iman, keyakinan itu perlu ada dalam diri. Keyakinan kita terhadap Allah, keyakinan kita terhadap hari akhirat, hari pembalasan yang Allah Ta'ala sebut Maliki Yaumiddin tu. Hari akhirat tu. Ini sifat-sifat yang perlu kita datangkan ketika nak melaksanakan solat dan juga solat yang sedang dilaksanakan tadi. Yakin betul-betul. Kena ada keyakinan betul-betul terhadap Allah. Allah Ta'ala itu wajibal wujud.
Yang wujud hanya Allah, kita ni hanya fana. Kemudian sifat takut, takutkan Allah, takutkan azab yang bersedia, apatah lagi takut. Kita sembahyang tadi, sembahyang baik dah, tapi takut tersalah sembahyang tadi, salah sembahyang ataupun tak menepati apa yang dikendaki oleh Allah SWT, akhirnya sepatut kita dapat kebaikan tetapi mengundang pula kemurkaan. Itu sebabnya orang buat kek sambil lewa dengan orang buat kek dalam keadaan ketakutan, berhati-hati, berbeza kek dia tadi. Kan? Mak sayang abah tak? Sayang, sambut hari lahir. Tapi sayang mak tu pertamanya, si mak yang A ni, yang daripada Papua ni, dia duduk dalam keadaan, aku dah buat kek sambut hari lahir kau nak makan, tak nak makan sudah. Maknanya dia buat kek dalam keadaan sambil lewa. Tapi yang kedua ni pula, yang mak daripada ukhuwah ni pula, buat kek dalam keadaan rasa takut kalau suami tak suka, kan? Kita dah buat baik-baik, takut dia pula tak suka, tapi mak buat makin baik. Sebab apa? Sebab ada perasaan takut tadi, semakin berhati-hati. Penting sifat takut, penting sifat takut ni yang membuatkan kita lebih berhati-hati. Kan? Dia ni memang suka manis, tapi dia tak boleh manis. Kan? Kan kita buat kek, dia kata apa? Kalau nak bunuh terus. Kan? Tak payah nak letak manis, letak je racun. Tu kan ada jenis-jenis suami macam tu. Padahal isteri tu cengkal mata. Jadi berhati-hati. Jadi dengan berhati-hati tu, dengan sifat takut tadi, dia jauh lebih berhati-hati. Jadi laksana solat tu, angkat takbir, rukuk, iktidal, setiap bacaan yang dia buat tadi dalam keadaan buat bersungguh-sungguh dan berhati-hati setiap tindakan tadi kerana ditakuti takut-takut. Kalau dia buat tu terlepas pandang, akhirnya mengundang kemurkaan Allah. Penting. Kemudian dalam masa yang sama, harapan tu penting. Harapan dia, apa harapan kita tu bila kita buat apa-apa? Mak datang pagi ni kelas, ada harapan tak? Apa harapan? Apa harapan pagi ni datang kelas? Redha Allah. Kita nak Allah sayang, bukan nak jadi orang alim pun. Tak ada dah nak jadi Ustazah Asma. Tak mungkin tu tak mungkin lah. Tak mungkin, bukan. Tak mungkin tu tak mungkin. Maksud tak mungkin, tak mustahil. Tak mustahil. Tapi ada tapi dia. Kalau inilah yang menjadi sebab untuk kita masuk syurga Allah, maka kita bersyukur dengan apa yang ada, daripada jadi yang hebat, tersohor, diminati, takut-takut, itu pula yang menjadi sebab dicampak ke neraka. Itu sebab hidup kita ni, ya Allah, apa kau bagi pada dua tanganku, ya Allah, kau berilah sesuatu itu menjadi sebab untuk kau sayang aku. Kita nak Allah sayang kita. Kita datang kelas ni, kita nak Allah sayang kita. Dengan ilmu yang kita pelajari ni pula, kita nak Allah redha kita. Allah Ta'ala terima amalan kita. Allah Ta'ala terima ta'abbud kita, ibadah kita, ketaatan kita, supaya ketaatan yang kita laksanakan ini betul-betul terlaksana mengikut ketetapan garis pandu yang Allah kedaki, bukannya ibadah semata-mata ibadah yang akhirnya mengundang kemurkaan. Jadi kena pandu betul-betul. Jadi ada harapan, setiap apa yang kita buat tu biar ada harapan. Apa harapan kita? Harapan kita nak Allah sayang, tak ada benda lain. Macam tadi mak buat kek sekalipun, mak buat kek tu, mak letak harapan bukan pada suami. Suami dia nak sayang ke dia tak nak sayang, hati dia tu kenapa dia dipanggil qalbun, bukan kalbun. Kalau kalbun tu anjing. Tu anjing. Qalbun, qaf, bil qaf itu qalbun dengan makna bolak-balik. Hati tu memang dibolak-balik. Yang pegang hati tu hanya Allah. Jadi kalau hanya semata-mata kita tu bersusah payah berkorban untuk suami, semata-mata suami, rugi. Itu akhirnya terseksa dan diseksa. Seksa lagi menyeksakan. Kan? Dah dikorban macam-macam, akhirnya suami tu pula nakal macam-macam. Jadi apa panggil? Apa dia panggil hati tu? Bukan terseksa apa? Kecewa. Kecewa kerana apa? Kerana buat kerana manusia. Jadi apa sekalipun yang kita berikan pada makhluk,
Jangan buat kerana makhluk, tapi buat kerana Allah. Kita buat kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala itu tak pernah. Ini harapan kita. Kan, pagi tadi mak bangun pukul 4.30 buat nasi lemak, Masya Allah. Dan abah ni pula jenis orang makan apa panggil? Makan apa mak? Makan cekadak. Dia bukan makan nasi lemak, dia makan cekadak. Awak rasa makan cekadak? Kalau dia nak nasi lemak tu, santannya nak diperah. Nampak kan? Santannya tu nak diperah. Lepas tu nasi tu nak ditanak. Lepas tu sambal dia tu pula jenis sambal. Oh, mak saya dulu kan kalau masak, dia tak suruh kita buat, tapi kita faham lah. Kan? Mak saya dulu kalau masak sambal, sebelum abah tidur dulu dia dah masak sambal sampai pagi. Kita ni pula dengar, yelah mak kau dulu duduk rumah kan, ni sekarang kau pergi kerja, aku pergi kerja. Kan? Ayat dia dah latilah. Ini suami macam ni mak, dia tambah satu lagi menu, tambah lagi satu apa, ingredient. Awak apa tambah ingredient kalau nak buat nasi lemak tu mak, dia tambah. Dia ada nak nasi lemak tu kan kena ada santan, kena ada ikan bilis, kena cili. Satu lagi ingredient. Apa ingredient? Tambah racun tikus. Apa mak? Pandai pun. Racun, tambah racun je. Banyak pula cekadak. Itu sebabnya jangan buat kerana suami, buat kerana Allah buat kerana Allah. Kita tak pernah rugi. Allah Ta'ala tak pernah mengecewakan. Itu sebabnya apa sekalipun yang kita buat, terutamanya ibadah, apatah lagi kehidupan. Sebab ibadah dengan kehidupan dua perkara yang tak boleh dipisahkan. Macam mana kita depani ibadah, apa yang perlu kita datangkan pada ibadah kita pada Allah, begitu juga kehidupan itulah yang Allah Ta'ala kendaki. Allah bentuk kita melalui ibadah. Allah didik kita melalui ibadah. Allah bagi tahu pada kita apa yang dia nak melalui ibadah. Yang kita duduk belajar 24 jam tentang fiqh ni, ibadah yang kita bicarakan, dan apa yang perlu kita laksanakan, kita adakan, kita datangkan, itulah yang perlu kita datangkan dalam kehidupan. Ikhlas, iman, semua tu benda yang sama. Jadi harapan pun gitu juga. Macam mana dalam ibadah tadi ada harapan yang perlu kita berikan pada Allah SWT. Dan sebesar-besar harapan yang kita kembalikan pada Allah, tidak ada harapan lain kecuali harapan nak Allah sayang kita. Allah sayang kita, Allah suka kita, Allah redha kita. Itu juga kehidupan kita. Walaupun lahiriah nampak kita memberi pada sesama manusia, pada makhluk, pada pasangan kita, pada orang yang mungkin kita sayang konon-kononnya, tapi hakikatnya semuanya balik harap pada Allah. Ni harapan yang perlu kita datangkan. Dan juga yang perlu kita datangkan dalam solat ialah sifat taqwa, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa rendah diri, sifat taqwa ni. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa yang Allah Ta'ala tak suruh kita jangan buat, Allah Ta'ala tak suka tak buat. Jadi semuanya itu. Jadi semua sifat tadi yang disebut, ikhlas, iman, takut, harap, takwa tersebut, semuanya jalan untuk membawa kita akhirnya kepada khusyuk. Khusyuk. Jadi susah sangat tak khusyuk sebab apa? Semua benda-benda tadi tak datang. Ikhlas tak ada. Itu yang bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, cepatnya masa dah masuk dah zuhur. Baik-baik. Aduh, semayang lagi. Semayang subuh tadi pun baru je. Yang dia kekah makan daripada pukul 7 tadi mak sampai pukul 12 tu kan. Dia mengunyah kacang tu. Berapa jam tu? 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. Tak nak pula dia kata, tak berhenti-henti pula kekah kacang. Sampai gaut. Yang patut kena gaut tu, padan ke? Nampak kan? Yang dia kekah tu, dia tak bising. Yang semayang tu, baru semayang. Itu jenis-jenis kena tu. Itu jalan dia. Ikhlas, iman, takut, harap, takwa. Itu adalah jalan menuju khusyuk. Matlamat azan dan iqamah itu tidak akan tercapai kalaulah para jemaah jahil. Tu mak. Itu dia. Itu sebab penting belah. Jadi matlamat azan dan iqamah tadi takkan tercapai kalau yang pertama sekali jemaah tadi jahil. Benda pertama sekali kejahilan. Apa sekalipun bukan azan iqamah saja, termasuk ibadah, termasuk kehidupan.
Ibadah yang kita laksanakan ni mak, dia ada tujuan matlamat, bukannya dah buat ke belum. Bukan hanya sekadar oh dah buat dah selesai, lega. Abang dah semayang dah? Dah. Lega dah semayang. Apa ingat berak ke apa? Betul-betul dibuat solat tu macam berak. Teruk tak teruk manusia hari ni. Lega rasa dah semayang. Apa ingat semayang tu apa je? Boleh lega-lega. Itu sebabnya penting, ilmu tu sangat penting. Orientalis barat penjajah ni mak, dia menjajah tanah Melayu, dia nak Kristiankan orang Melayu kita tak berjaya. Sebab bangsa Melayu ni satu bangsa yang memang sinonim di antara agama dan bangsa. Sebut Islam itulah Melayu, sebut Melayu Islam. Sebab kalau kita pergi Palestin hari ni pun, sekarang ni tengah sibuk berita Palestin. Baca sejarah dalam Palestin tu pun ada orang Kristian, dalam bangsa Palestin tu pun ada Kristian. Ada Kristian. Jadi tak pelik, taklah macam, bukannya bangsa Melayu ni tak ada Kristian, tapi sangat kecil dan sangat dipandang pelik kalau ada orang Kristian dalam Melayu. Nak gambarkan bangsa Melayu sinonim. Jadi penjajah tu dia nak Kristiankan kita tu, dia tak berjaya. Jadi tak berjaya, cara dia tak berjaya tadi dia guna plan B, iaitu Islam terus Islam, tetapi dijauhkan masyarakat Islam tadi dengan ilmu. Kemudian dia jahil. Semayang lagi tak? Semayang. Puasa tak? Puasa. Zakat tak? Zakat. Haji semua sekali. Tetapi dalam keadaan dia melaksanakan semua ketaatan tadi seperti mencurah air di atas daun keladi. Cara macam ni jauh lebih berbahaya. Sebab apa? Dia nampak di Islam, dia nampak dia semayang, tetapi matlamat sembahyang tadi tak tercapai, matlamat puasa tak tercapai, ibadah yang dilaksanakan tak sampai tujuan sebagaimana Allah Ta'ala kendaki. Apatah lagi yang paling ditakuti bila ke mana ibadah yang dilaksanakan dalam keadaan dia mempunyai pemikiran iman dalam keadaan syirik pada Allah SWT. Ini lagi bahaya. Ini yang dibuat penjajah. Hari ini kita rasa kita Islam, kita semayang, kita ulang alik pergi masjid, surau. Kalau hanya sekadar tak capai matlamat tu satu hal. Yang paling kita takut esok bila kita menghadap depan Allah SWT, bila Allah Ta'ala tanya bukan hanya kadar semayang, kita rasa kita ni dah semayang, dah puasa, dah zakat, haji pula tiap-tiap tahun pergi. Orang lain haji bayar 20,000, kita bayar 60,000, 80,000 tiap-tiap tahun. Rupa-rupanya mak, bila sampai depan Allah ke akhirat besok, syirik. Bukan hanya sekadar ditolak amalan tadi satu hal, dicampak pula ke dalam neraka. Kenapa? Kerana syirik. Ini salah satu daripada kejayaan penjajah menjajah tanah Melayu mak. Dia tak boleh nak Kristiankan kita secara rasmi, tapi dia tinggalkan pemikiran, pegangan-pegangan yang membuat akhirnya kita syirik. Na'udzubillah min zalik. Apa dia? Perincikan. Apa dia? Tengok. Bila penjajah datang, dia nak Kristiankan tanah Melayu, dia nak Kristiankan kita, dia tak boleh. Dia buat plan B, iaitu jauhkan masyarakat dengan ulama. Iaitu yang berjuang tu pula semuanya ulama. Jadi dia menjadikan sebab tangkap mereka. Dan sesiapa sahaja yang bersama dengan mereka akan ditangkap, diseksa dan dibunuh. Akhirnya masyarakat awam dekat tak dengan ulama? Tak jauh. Makan puluhan tahun, ratusan tahun. Akhirnya selepas daripada itu masyarakat dah semakin tidak dibela, tidak dipandu dengan ilmu yang sebenar. Ya, akhirnya kalau kita tengok sejarah, ada satu kelompok lagi yang tak nak berjuang dengan ulama. Yang tak nak berjuang tadi pula ada dua. Yang tak nak berjuang terus satu, lepas tu yang terus memihakkan kepada penjajah tu satu. Tu kalau kita tengok sejarah, perjalanan sejarah, bila Melaka jatuh saja pada 1512 tu, 1513 jatuh saja, kemudian susah nak bangkit. Kenapa susah nak bangkit? Sedangkan Osmaniyah sendiri hantar tentera, Riau hantar tentera, Aceh hantar tentera, macam-macam tentera dia hantar, tapi tak boleh nak lawan. Sebab apa? Orang Melaka sendiri dah pakai baju Portugis. Orang Melaka itu sendiri pakai baju Portugis, mempertahan Portugis masa tu, tak hantar tentera dah. Yang tinggal hanyalah orang Melaka sendiri yang bekerja, makan apa kalau orang tu? Makan gaji tak sedap. Makan apa mak? Yang pencen. Makan pencen, sudah sedap makan pencen.
Cuba bayangkan. Jadi dah bila sampai tahap tu pula mak, dia create pula apa dia? Sekolah Inggeris. Dia create sekolah Inggeris, lepas dia create sekolah Inggeris pula, masa tu siapa kerja kerajaan ada pencen, hari tua duit masuk, dah tak perlu nak pergi kerja, gaji jalan, dipanggil pencen tadi, sakit pula, nampak benda-benda penting tu, sakit pula ada GL, boleh pergi hospital, tak perlu bayar, ni semua ni, nampak tu dia create, akhirnya semua orang masuk sekolah Inggeris, sampaikan tok guru pondok pun hantar anak pergi sekolah Inggeris sebab takut anak tak makan, nampak tu bahaya tak bahaya, ni bukannya main-main, ni sejarah ni mak, sejarah berjalan, sejarah yang telah melakarkan apa yang terjadi kat tanah Melayu. Dan hari ini apa yang berlaku pada tanah Melayu semuanya adalah rentetan daripada lakaran sejarah. Dia buat sekolah Inggeris. Jadi kat situ dengan create pemikiran tadi, pemikiran tu yang sampai akhirnya sampailah 1957 Inggeris tinggalkan tanah Melayu dalam keadaan kerja dah siap. Itu sebabnya kalau tidak kita merdeka pada tahun 47 tu kita merdeka, tapi tak berjaya sebab apa? Ada kerja-kerja yang masih lagi belum siap. Sampailah 57 kemuncak, tok kita yang ke atas tu duk sign apa semua sekali tu, semua dah selesai, pengakuan, perjanjian, jual beli semua dah selesai, barulah dia serahkan tanah Melayu konon-kononnya, tapi hakikatnya tidak. Apa masalah sekarang yang tinggal mak? Pemikiran ada SPM? Tak ada. Tak ada SPM, nak kerja apa? Tak kerja kerajaan, esok sakit masuk hospital, tak ada GL, siapa nak bayar duit hospital? Kemudian pencen, tua dah pencen, tak ada pencen, siapa nak bagi makan? Mak ada pencen? Mak makan? Nasi Arab makan? Kambing makan? Kenyang? Sihat? Apa masalah? Syirik tak? Ini syirik mak. Ini syirik. Ini yang disebut syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Kerja-kerja yang dibuat secara halus sehingga akhirnya masyarakat nampak dia sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi akidah dia syirik. Bukan tak boleh cari SPM, bagus. Jadikan penghantaraan untuk kita pergi masuk universiti, sambung belajar, mudahkan. Tak apa, tak ada masalah. Bukan haram terus cari SPM tu, tak haram. Belajar, cuma penghantaraan. Tapi kalau tak ada SPM, sampai kita mengiktikadkan kalau tak ada SPM esok tak ada kerja, tak ada degree esok nak kerja apa, tak kerja kerajaan besok isteri sakit masuk hospital nak bayar pakai apa, sampai tahap macam tu syirik. Syirik tu mak. Ya habis. Itu sebab kita hidup sekarang ni dalam keadaan simpan harta untuk anak-anak boleh tak? Memang Nabi suruh. Simpan harta untuk anak-anak memang Nabi suruh. Sebab Nabi kata apa? Sebaik-baik harta yang ditinggalkan untuk keluar terlebih dahulu. Tapi jangan sampai mengiktikadkan kalau aku tak simpan harta ni, takut-takut esok anak tak makan. Itu syirik. Itu syirik. Simpan harta untuk memikirkan takut jangan sampai dia meminta-minta. Itu Nabi suruh. Tapi kalau sampai dia tak makan, itu syirik. Kalau aku tak minta. Sama lah macam suami, kalau aku tak pergi kerja, kau tak makan. Kan bila bergaduh. Suami isteri bila bergaduh, isteri pula tak bekerja, suami je yang bekerja. Lepas tu isteri ni pula, bila tak cukup minta, biasalah patutlah dia minta. Dia ingatkan suami dia. Yang si suami ni pula, kan, beli sport rim boleh, beli makan kira-kira. Padahal yang menteka darah tu pun kau juga, kan. Jadi sampai bergaduh. Bila bergaduh, isteri suami bercakap, kalau aku tak pergi kerja, kau tak mak? Oh, suami macam ni mak, tetak je kepala dia. Syirik mak.
Tu ayat dia macam ni, mak. Ni ayat dia macam ni. Ayat tu ayatnya begini. Bila nak tidur malam, ni ayat dia begini. Ayat yang biasa kita dengar. Bila nak tidur malam, kan nak tidur malam ni kan? Kan Nabi ajar bila nak tidur dengan isteri kita kan kena ayat romantik-romantik, Nabi ajar. Jadi si suami pun buatlah ayat romantik. Yang kalau katalah sehari dua ni abang meninggal ayang macam mana? Itu dia jawapan mak tadi tu. Ayang pun jawab, bang, janganlah cakap macam tu. Bang, janganlah cakap macam tu. Kalau abang tak ada, siapa nak jaga saya? Siapa nak jaga anak-anak? Selama ni yang cari rezeki abang, yang bayar rumah abang, yang bagi makan kami abang, yang sekolahkan anak abang. Jadi kalau abang tak ada, siapa saya dengan anak-anak? Ni suami patut dia tetak, isteri tadi dia tetak, dua-dua tetak. Sama je mak, sampai hari ni ada, dah tak ada dulu. Dia tak ada istilah dulu ke sekarang, ada je. Macam isu SPM tu kan, kita rasa macam dah tak ada sekejap dulu tahun 2000 tu rasa macam masyarakat ni dah cerdik dah. Rupanya hari ni banyak lagi mak. Kenapa saya kata banyak? Saya pegang tahfiz 1,300 bawah saya mak, bawah persatuan. Saya duduk dalam persatuan. Jadi 1,300 dalam Malaysia ni mak. Sekarang ni kemasukan pelajar tahfiz drop. Sangat drop. Kenapa drop? Sebab satu, dia ada dua golongan yang tarik diri. Golongan yang pertama iaitu dia sibuk nak pergi bekerja. Tu jenis Grab. Seronok duk kerja Grab, kerja TikTok lah apa benda tu, cari duit. Golongan yang kedua ni pula mak ayah tarik sebab pergi kejar SPM fast track. Nampak tu? SPM tadi wajib ke tak? Belajar tadi menuntut ilmu agama tu wajib ke tak? Nampak tu? Dia pergi kejar SPM fast track, meninggalkan fardu ain. Kat situ je dah silap besar dah tu. Ni dua golongan ni. Kenapa dia pergi kejar SPM fast track? Sebab dia memikirkan satu kehidupan yang konon-kononnya lebih terjamin. Padahal mak, yang lepasan degree 300,000 tiap-tiap tahun tu pun belum tentu ada kerja. Yang dah kerja bawa kapal terbang tu pun balik jual nasi lemak. Ni. Cuba bayangkan. Yang universiti pula. Universiti mak, universiti tempatan, universiti ni swasta, kerajaan semua sekali tu. Mereka dia nak buat SPM fast track, dia jumpa persatuan tahfiz. Dia bincang sebab dia nak guna pelajar tahfiz masuk ke sana. Kami sediakan supaya kita tengok masa depan pelajar tahfiz lebih terjamin apa semua. Jadi kita buka buat SPM. Jadi dekat depan saya rasmi MOU apa semua tu cantik lah. Maknanya orang universiti pun memikirkan masa depan untuk pelajar tahfiz. Tapi bila belakang cerita belakang pula, kenapa universiti buat SPM fast track? Padahal tak masuk akal mak. Universiti buat SPM. Dah tak ada sekolah SPM ke? Mak tahu sebab apa? Sebab kemasukan universiti pula dah semakin kurang. Orang tak nak belajar. Mak baca je lah keputusan SPM tahun ni dengan tahun lepas. Sepatutnya pelajar masuk ambil SPM drop sehingga hilang 30%, yang tinggal 70% saja ambil SPM. Satu. Bila dah ambil SPM 70% yang tinggal tadi pula, 70% tu yang tinggal ambil SPM. Lepasan SPM pula yang masuk ke universiti sambung belajar hanya 13% saja. Mak, bila orang masuk universiti semakin kurang mak. Ni ada tak? Universiti ada duit tak? Tak ada orang nak bayar yuran. Bila tak ada orang nak bayar yuran, siapa nak bayar kos universiti? Yang juta setiap bulan tu. Ni. Jadi terpaksa fikir plan B. Plan B mana? Sauk pula pelajar tahfiz. Ini bukan fitnah mak. Itu dunia saya. Cuba bayangkan. Itu yang jadi habis semua. Ini realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Tonggang langgang dia. Habis. Macam mana mak?
Itu sebabnya kita ni mak, bukannya pertamanya ilmu tu sangat penting. Ilmu tu penting tu bukannya ilmu tu hanya sekadar nak kerja ataupun tak. Apa sekalipun kita menuntut ilmu adalah untuk beramal dengan ilmu. Itu paling penting, itu kunci dia. Dan mak ayah sendiri bila nak masuk rumah tangga, nak masuk alam rumah tangga, dia kena ada ilmu rumah tangga. Dia kena tahu isteri ni nak buat macam mana, suami ni nak buat macam mana, anak-anak esok ada nak buat macam mana, ke mana pengajian. Kemudian dalam konsep ilmu pula dah diletak garis pandu, ada ilmu fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat, ada harus, ada haram. Dalam menuntut ilmu tu ada ilmu yang haram dipelajari. Semua tu. Jadi kita kena tahu, dekat situlah kita tahu mana yang perlu dahulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Waktu saya ambil SPM, ada seorang hamba Allah dia ambil SPM seusia 40 tahun mak. Saya tanya kenapa masih lagi ambil SPM usia tua. Dia kata sebab dia teringin nak sambung belajar ke universiti. Sambung tak akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah sambung mak. Tapi dia nak masuk universiti tu pun sebab apa? Hanya sekadar nak merasa macam mana mengaji ni universiti. Padahal dia tu sendiri dah alim mak, alim sangat-sangat. Cuma dia nak meluaskan ilmu dia untuk dapat ni. Tak ada masalah. Ini tak. Kan? Akidah pun tak betul lagi dikejar SPM fast track. Habis rosak lah. Lepas tu esok dah duduk pula dekat jabatan agama. Duduk pula dekat jabatan mufti. Sesatkan semua orang tu. Itu dia. Yang pertama jahil. Itu sebab jangan bagi perkataan jahil kat saya. Kan aku dah tiaw dah. Itu realiti yang berlaku pada masyarakat. Sangat-sangat sedih dan sangat-sangat menakutkan. Tidak faham pengertian kalimah-kalimah ni di antara matlamat azan tak tergapai ataupun tak tercapai disebabkan yang kedua iaitu tidak faham pengertian kalimah azan dan iqamah. Malahan tidak mengerti tentang tujuan-tujuan azan dan iqamah dan matlamat disyariatkan azan dan iqamah. Itu penting ilmu. Kita bila dengar azan, dengar iqamah yang kita nampak hanya sekadar sembahyang, tak. Ada benda yang jauh lebih besar. Kalimah azan dan iqamah itu. Sebabnya kalimah azan tu kenapa satu hari 5 kali, bukan hanya sekadar sembahyang mak. Dia ada matlamat tersendiri pada dia tu. Bukan hanya sekadar sembahyang. Kenapa azan iqamah 5 kali? Sebab sembahyang disyariatkan 5 kali. Betul tak? Betul juga. Tapi ada benda lain tak? Ada benda yang jauh lebih besar. Ada, iaitu mengingatkan manusia supaya mengagungkan Allah. Tu sebabnya kalau boleh cari dengar azan. Kita dalam badan kita ni mak banyak setan. Setan tu pun tak ngaku dah. Kata, aku pun tak macam teruknya. Lagi teruk daripada aku, dia kata. Teruknya kita hari ni mak. Jadi biar dengar selalu azan tu kena didengarkan. Telinga tu kena dengar azan. Boleh bunyi azan je mak. Kat radio ke apa, kuatkan azan tu. Biar dengar betul-betul masuk betul-betul jelas kalimat tauhid itu dalam telinga kita. Dan kita harap sangat kalimat tauhid itu masuk sampai hati kita. Tusuk betul-betul, dipukul hati kita tu. Supaya hati tadi terus hidup. Ni tak bila lagu, laju kuat. Bila azan, slow. Kalau TV pula, azan je, tukar channel lain. Mak tahu mak, perbuatan kita ni sampai syaitan pun garu tau. Ish, dia kata. Aku pun tak buat macam tu. Cuba bayangkan mak. Kerana apa? Kerana ni lah dia. Kerana yang pertamanya jahil dan yang keduanya tidak mengerti tentang tujuan dan maksud. Disebabkan kejahilan itulah kita tidak dapati ketika azan dan iqamah. Ada orang-orang yang tidak menghormati kalimah-kalimah suci azan dan iqamah itu. Mereka bercakap-cakap dan berbual-bual rancak langsung tidak bertafakur dan menghayati kalimah-kalimah suci azan dan iqamah. Kerana apa? Kerana punca kejahilan. Bila azan dia senyap. Ya azan. Tengah buat apa? Tengah mesyuarat, tengah meeting, dengar je azan senyap. Sebab bukan hanya sekadar menghormati. Menghormati itu satu. Tapi kalau tak hormat, tak jadi apa-apa, tak apa. Ini masalah Nabi cela. Tak hormat, tak dengar, tak hormat, tak jaga betul-betul. Yang paling ditakuti kalau tak ada apa-apa, satu. Yang paling takut tu Nabi sebut celaka.
Orang yang dengar azan, bercakap tengah azan ataupun tak menghiraukan azan, orang tu celaka, Nabi kata. Dia lebih kurang macam ni lah maksudnya. Allah azan tu macam Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Adaha, aku ni maha besar. Adaha, aku ni maha agung. Tiba-tiba mak bercakap dengan orang lain. Apa Allah Ta'ala kata kat kita? Celaka betul dia ni, aku cakap dengan dia. Pagi tadi kau minta makan capati 3 keping, aku dah bagi dah. Kan? Engkau nak duit, aku dah bagi dah. Nyawa engkau, udara engkau, aku tak kira pun, kata kan. Ni aku panggil kau bercakap dengan kau boleh bercakap dengan orang lain, kau tak hiraukan. Ni belum lagi yang dia tukar channel lagi, dia pusing sana, dia kecilkan radio apa semua. Masya-Allah, mak. Ya, badan Allah Ta'ala kata celaka kat dia. Dia punya kira-kira. Itu yang kenapa Nabi kata celaka. Bukan atas kadar hormat, tetapi macam mana jaga adab dengan Allah. Sedangkan orang yang sedang membaca Al-Quran dan berzikir disunatkan berhenti daripada membaca dan berzikir. Ini kan pula perbualan kosong. Tentulah lebih sunat lagi diberhentikan. Perbuatan bercakap-cakap dan berbual-bual ketika azan dan iqamah itu akan menimbulkan tidak khusyuk dan tidak ada perasaan keagungan terhadap Allah dalam hati orang yang bersolat. Ni mak, kalau dah baca Quran dan berzikir pun sunat berhenti. Kita tengah baca Quran dengan azan, berhenti, sunat berhenti. Kalau terus baca mak, makruh. Tengah berzikir tu dengan azan, kita terus zikir, melayan zikir kita, tak dengar azan, makruh hukumnya. Baca Quran makruh. Jadi hati-hati. Kalau dah baca Quran pun makruh, zikir pun makruh, apatah lagi berbual kosong. Itu sebab Syekh kata apa? Kalau dah sampai azan tu sahaja, kita tak boleh nak fokus, kita tak boleh nak menghormati, kita tak boleh bagi dulukan, kita tak boleh mendulukan. Maksud mendulukan ni, bagi dia ruang betul-betul supaya kita dapat dengar satu persatu azan tadi. Maka ketika tu kalau tak boleh buat sampai tahap macam tu, solat apatah lagi. Itu maksud dia. Janganlah nak harapkan solat tadi khusyuk kalau azan tu sendiri pun tak mampu diberikan laluan dan hak dia yang sepatut diberikan. Kerana dia ada hubung kait. Jadi berhati-hati. Ini tak bila sebut je khusyuk. Tu bayang awak, sebut je khusyuk solat, masing-masing kerut ni. Saya pergi mana-mana, Allah sedih rasa bila sebut je khusyuk, masing-masing kerut. Memang khusyuk ni Allah bagi, mintalah, jagalah hadap. Allah Ta'ala tu maha kaya, dia maha kasih sayang. Janganlah pandang Allah tu macam suami kita. Suami kita tu dia terasa hati pagi tadi makan dia punya mi goreng mamak yang diminta tu termasin. Tak ada apa mak, tak ada tahu. Yang tak beli tahu tu pun dia juga. Tu dia ngamuk-ngamuk. Tu minta duit tengah hari. Jangan kita samakan macam suami kita. Suami kita tu manusia, makhluk Allah dah. Makin kita buat dosa, buat salah, jangan kita rasakan Allah terus putuskan rahmat dia. Tak. Takut disebabkan dosa itu menjadi sebab datangnya rahmat. Sebab Allah bukan tengok dosa tadi mak, dia tengok macam mana kita kembali kepada dia. Itu sebabnya orang yang baik jangan disangka baik, yang tak baik pula jangan disangka tak baik. Mungkin yang baik itu menjadi sebab dia semakin jauh daripada rahmat Allah, yang tak baik itu menjadi sebab dia semakin dekat dengan Allah. Sebab rahmat Allah tu luas. Sampai satu tahap Nabi SAW sendiri pun angkat tangan, Nabi tak boleh nak cakap tentang rahmat Allah Subhanahu Taala ni mak. Cuba bayangkan kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, Imam Ghazali sendiri menggambarkan bagaimana rahmat Allah tu mak, besarnya kursi Allah sebesar Allah Ta'ala apa? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi ni bukan tempat duduk Jangan kita sebut je kursi, kita nampak tempat duduk. Ini kursi pada Allah. Imam Ghazali gambarkan, Sayyidina Ali radhiyallahu an menggambarkan kursi ni ialah satu batu lu'lu' yang sangat besar, sehinggakan dialah yang menaungi setiap langit dan bumi. Tapi sebesar-besar kursi ni mak,
arash Allah itu jauh lebih besar. Sehingga kan apa ni mak? Buat apa? Penggendong orang yang menanggung. Susah sebenarnya. Orang yang menanggung kerusi tadi mak, 70 malaikat yang menanggung kerusi tadi. Kemudian dia menanggung tu pula, dan seramai itu jugalah malaikat yang menanggung arash. Tapi nak gambarkan arash itu jauh lebih besar, sehingga sampaikan tahap Allah buat pula hadang sitar, penghadang sebanyak 70 penghadang, yang mana 70 penghadang tu pula mamak, 70 penghadang itu dia punya tebal setiap satu penghadang itu 500 tahun perjalanan. Kenapa Allah Ta'ala buat penghadang tadi? Kerana cahaya arash itu terlalu kuat. Kalau tidak ada penghadang, 70 penghadang, yang satu penghadang tebalnya 500 tahun perjalanan tadi, maka 70 orang malaikat yang menanggung kursi tadi akan terbakar disebabkan cahaya yang datang daripada arash. Besarnya arash. Tapi besarnya arash itu Allah Ta'ala kata apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rahman Allah itu jauh lebih besar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Rahman Allah itu jauh lebih besar. Arash itu besar. Itu sebab ulama sebut makhluk Allah yang paling agung adalah arash. Tu habis tu. Dah tak ada apa lagi. Jangan kau minta, Imam Ghazali kata apa? Jangan kau minta sesuatu yang ada di sebalik arash. Allah arash tu habis. Hebat tak? Masya Allah, ta'ajub. Hebatnya Allah. Jangan kau minta sesuatu benda, ataupun jangan kau bercita-citakan sesuatu benda selepas daripada sebalik daripada arash. Kerana tak ada apalah, arash tu penutup. Kursi itu saja dah kecil dah. Kursi itu saja merangkumi alam 7 langit 7 bumi. 7 langit 7 bumi, 7 langit 7 bumi tu pula mak, pada langit kedua ketiga tu duduk dekat situ, duduk matahari. Matahari yang kita kata planet yang paling besar sekali tu pun duduk pada langit ke-7. Masya-Allah, mak, hebat Allah. Tapi seluas sebuah arash Allah jauh lebih luas Rahman Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau arash tu besar, tapi besarnya Allah tu kita tak bolehlah nak gambarkan dia berzat. Kat situ pula. Yalah besar, akbar tu. Daripada segi dia samakan dengan zat, yang salah lah. Dia tak boleh nak samakan dengan zat. Sebab Allah Ta'ala itu bukan sesuatu. Tapi besar lah. Allah tu besar, agung. Bukannya saiz. Kalau samakan saiz tak boleh lah. Allah Akbar. Mak besar mak. Tak teringin ke jumpa Allah mak? Bukan tak teringin jumpa Allah. Ya, cuba bayangkan mak, Nabi Allah Musa dia minta tengok Allah. Ya, Nabi Allah Musa tu dia minta tengok Allah. Allah baru tunjukkan cahaya. Cahaya tu bukan Allah. Cahaya tu macam bayang-bayang lah. Yang Allah samakan dengan makhluk, tapi bukan Allah. Allah baru datangkan sesuatu yang gitu. Itu pun Nabi Allah Musa tu dah pingsan mak. Yang boleh melihat Allah itu baik sama ada zahir ataupun bagaimana, wallahu alam, kita tak boleh nak gambarkan. Hanya Nabi Muhammad saja ketika Mi'raj. Itu pun sebab kekasih. Itu sebab baca kisah Mi'raj ni mak, ya Allah, subhanallah, ta'ajub, kagum kita dengan Allah, kagum kita dengan Nabi. Kalau tak ada rasa kegaguman kepada Nabi tu memang pelik lah. Ni bulan Maulid ni kan, bulan lepas bulan Maulid. Negara lain mak, dia orang sambut Maulid tak ada bulan. Ada negara sambut Maulid 6 bulan.
6 bulan sambut maulid. Ada negara memang tak ada bulan sambut maulid. Negara kita sebulan je sambut maulid. Itu pun mak, saya minta, boleh tak saya nak minta izin hari ni jadual saya nak cerita pasal maulid, pasal kelahiran Nabi. Ustaz, cukup-cukup lah Ustaz, kami ni asyik dengar cerita pasal kelahiran. Dalam hati lah mak, dalam hati cakap. Sebab tu saya cakap dalam hati, saya ni kan jahat mulut. Saya kata, kau dengar cerita Nabi, kau kata boring kan? Boring lah tu kan, boring kan? Boring kan? Habis yang kau peluk bini kau tiap-tiap hari, tak boring ke? Sedangkan Nabi tu ialah sesuatu yang menjadi sebab untuk kau masuk syurga. Bini kau tu kau peluk tiap-tiap hari, setiap hari bulan masuk neraka. Tak nak pula diceraikan bini dia. Tak boring dia peluk bini dia tiap-tiap hari. Dengar cerita pasal Nabi. Mak tahu mak, cerita kelahiran, jangan cerita yang panjang. Cerita lahir Nabi tu pun mak, sehari tu 5 kali 6 kali kita tengok pun rasa tak puas. Nak tengok lagi, tengok. Kata lain lah. Kita kan ada dulu kan masa kita muda-muda dulu kan ada surat cinta kan mak kan. Sampai hancur surat cinta tu. Pagi sekejap buka, balik sekolah buka, cium. Tengah hari buka lagi cium. Petang cium lagi, buka lagi. Cium. Tak ada rasa boring ke? Sebab apa? Sebab cinta. Tiba-tiba dia boleh kata tak boleh ke? Tak. Kami ni dah asyik dengar cerita. Allah, sedih mak. Ni sedih, sangat sedih. Apa mak? Saya luahkan kerang-kerang, ada orang letak jawatan. Kan? Kan kita bercakap lebih kan, lagi dia terus datang masjid. Ni masa tu harta manusia juga. Cakap kerang terasa lagi langsung dia jauh daripada Allah. Wallahu ta'ala alam. Nanti kat situ lah mak. Kat mana kita berhenti tadi? Habis sekali lagi. Dan dibimbangkan tajuk-tajuk perbualan tadi akan tertayang dan terlintas dalam hati ketika bersolat. Sedangkan matlamat Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang atas hambanya ialah supaya hati si hamba mengingatinya Allah, bukan kepada perkara-perkara lain. Itu dia. Kenapa? Kerana takut waktu dia azan Iqamah tadi dia bincang dengan satu benda. Jadi apa yang diperbincangkan ketika azan tadi, itulah yang dibawa dalam solat. Dibincang tentang apa mak? Asam pedas. Macam mana cara ingredient masak asam pedas? Dia kata waktu tu azan bincang. Bagi tahu. Sekali tengah semayang kau angkat takbir tu yang tergambar-gambar asam pedas dia. Wallahu a'lam. Itulah dia mak. Itu yang ditakuti, jangan disembang-sembang suatu benda ketika azan. Jadi bukan seminit dulu untuk sebarang soalan perkongsian, silakan. Betul. Khusyuk ni mak takkan dapat 100%. Khusyuk ni tak akan dapat 100%. Sebab bila dia dapat 100%, dia akan fana terus. Pun bahaya juga. Dia akan jadi fana. Dia fana tu lagi bahaya. Tapi khusyuk tu Allah Ta'ala datangkan ada ketika dia tak akan dapat 100% daripada 90%. Kejap dia tarik balik. Kejap buat tarik balik. Sebenarnya di sebalik pembahasan khusyuk tu ulama sebut ada hikmah besar. Macam tu juga hidup kita ni. Kalau kita betul-betul ta'abud pada Allah SWT tanpa maksiat pun bahaya juga. Sebab takut datang takabur dan ujub. Tapi ada ketika tu tergelincir. Penting tak tergelincir tu? Tergelincir tu penting. Kerana bila tergelincir dengan sifat tergelincir rasa bersalah itulah, kita balik pada Allah lebih manis. Dia rasa manis. Dia rasa semangat dengan Allah. Itu sebab Nabi SAW sendiri sampai satu tahap Nabi tu dah tanpa khusyuk, tapi Nabi nak dapatkan maksiat tu macam mana? Nabi nak buat maksiat, dia orang yang terpelihara. Jadi Nabi buat maksiat macam mana? Nabi buat maksiat dengan cara sampai tahap Nabi tak bersyukur pada Allah tu pun Nabi rasa maksiat. Sampai tahap macam tu. Nabi tak bersyukur. Bukannya waktu jadi Nabi, Nabi terpaksa mengambil yang dia tak bersyukur sebelum dia jadi Nabi dulu tu, dia terpaksa fikirkan untuk sampai tahap dia rasa maksiat, rasa bersalah sangat pada Allah. Tu yang Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa masih lagi engkau bertaubat pada Allah? Kenapa masih lagi kau bertaubat pada Allah sedangkan Allah Ta'ala telah mengampuni segala dosa kau itu dahulu, kini dan akan datang. Kau terpelihara daripada dosa."
Maka Nabi sebut dua keadaan. Ada dua hadis yang berbeza. Yang pertama, Nabi sebut, tak bolehkah aku nak tunjukkan rasa syukur? Yang kedua, Nabi sebut pada hadis yang lain pula, tak boleh ke aku rasa bersalah di atas segala syukur yang tak pernah aku datangkan satu ketika dahulu. Sampai tahap macam tu. Jadi kita bersyukurlah di atas kesilapan dan kesalahan yang ada pada selama ini. Itu pun tanda rahmat Allah atas kita. Wallah, begitu juga khusyuk. Jadi dia itu yang penting tak? Bukannya Fatihah saja, surah. Itu sebabnya sebaik-baik solat berjemaah adalah solat dalam keadaan ni maghrib isyak subuh lah. Maghrib isyak subuh iaitu solat dalam keadaan mendengar bacaan imam. Kerana dia nak menghayati. Itu sebabnya sampai ada pandangan makruh imam baca surah, kita baca Fatihah. Ada pandangan kata makruh. Sebab apa? Sunat jauh lebih baik, sunat lebih afdal dengar bacaan surah imam. Itu sebabnya imam pula kena bijaksana. Bijaksana iaitu memberi ruang masa kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihah. Jadi semua tu kena ada tarik tolak supaya semuanya mendapat kebaikan bersama-sama. Wallahu a'lam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Allah berikan sebesar-besar kebaikan, sebesar-besar pimpinan, sebesar-besar pemeliharaan, redha, rahmat pasangan kita, anak keturunan kita, seluruh masyarakat kita, dan semoga kita baik di dunia, baik di akhirat. Dan kita harapkan Allah Ta'ala tidak pernah berpaling daripada kita. Rasulullah SAW tak pernah berpaling daripada kita, insyaAllah. Wallahu Ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menjadi kelemahan saya. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita akan kembali dengan tasbih kafarat. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.